Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambungkan pengajaran di antara pengajaran-pengajaran yang dapat kita ambil pada juzuk 20 yang telah kita bacakan sebentar tadi. Alhamdulillah pada juzuk 20 ini kita lihat pengakhiran surah An-Naml di mana seperti mana yang saya sebutkan pada hari semalam, di mana tema surah An-Naml ini adalah memberi keistimewaan. Allah SWT memberi keistimewaan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan dapati di pengakhiran surah An-Naml ini di mana ayat yang saya bacakan sebagai pembaca yang pertama, kita akan dapati ayat ilahum ma'allah itu diulang beberapa kali di babak pengakhiran surah An-Naml ini sebagai yang bermaksud adakah sebarang Tuhan yang lain bersama dengan Allah. Jadi seperti mana kalau kita ingat surah Ar-Rahman itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, itu diulang sampai 30 lebih kali. Namun di surah An-Naml ini ailahum ma'allah diulang sebanyak 5 kali sebagai agar menyuruh mereka yang beriman, mereka yang menggunakan akalnya, yang untuk khususnya orang-orang yang mensyirikkan Allah, untuk melihat tentang kebesaran Allah, tentang kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah sebab kamu mensyirikkan Allah sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu yang yang dapat memberi kemudahan dan dapat menakjubkan hati dan pemikiran mereka yang menggunakan akal fikiran mereka. Jadi ini kita lihat di akhiran surah An-Naml ini juga mengandungi sebahagian daripada tanda-tanda hari kiamat, iaitu disebut tentang akan keluarnya binatang yang melata dari bumi dan pengumpulan orang-orang yang mendustakan Allah dan para rasulnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditutup surah ini dengan menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran hari kebangkitan, juga membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita pergi kepada surah Al-Qasas. Okey, ini surah yang sangat indah, di mana kalau bagi mereka yang suka dengan surah Yusuf, di mana Allah SWT menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf daripada awal kecilnya dia bermimpi, dan dia menceritakan kepada bapanya hinggalah babak-babak musibah yang dihadapi olehnya di atas sebab khianat adik-beradiknya terhadap dirinya, sampailah Nabi Yusuf alaihi salam mendapat wahyu, berjaya menukarkan keadaannya kepada menjadi menteri bendahara raja. Maka anda pasti juga akan terpegun ataupun tertarik dengan surah Qasas ini, di mana kalau kita lihat daripada ayat yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala menyebut natslu alaika min naba'i Musa wa Harun, di mana kami bacakan kepadamu wahai Muhammad sebahagian daripada kisah Nabi Musa dan Firaun dengan keterangan yang benar bagi orang-orang yang beriman. Jadi anda akan dapati kebanyakan kisah yang dibicarakan di dalam surah Al-Qasas ini adalah mengenai kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Daripada awal nanti dia tu dihanyutkan oleh ibunya, disebabkan nak menyelamatkan dirinya, hinggalah beliau dibesarkan di dalam istana Firaun, kemudian pernikahannya, kemudian dia keluar daripada Mesir ke Madian, kemudian pernikahannya dengan anak Nabi Syuaib, iaitu dia yang di mana ketika itu dia bertemu dengan dua wanita ini ketika dia ingin membantu mereka mengambil air. Itu adalah dua anak perempuan Nabi Syuaib. Okay. Kemudian
Jadi kita lihat ini adalah suatu surah, iaitu surah Yusuf dengan surah Qasas ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala nak memberitahu kita bahawa setiap musibah yang datang itu adalah perancangan yang penuh kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Kita lihat perancangan yang rapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengaturkan kebaikan yang banyak kepada orang-orang mukmin. Hanya sahaja kesabaran itu diperlukan, sentiasa bersangka baik dengan Allah itu diperlukan, seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Nabi Yusuf dan Nabi Musa alaihi salam dalam penceritaan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam dua surah ini. Jadi kemudian kita akan dapati juga Allah Subhanahu Taala mengatakan kepada kita bahawa ujian dan musibah ini kadang-kala ia boleh berlaku dalam bentuk kesusahan, ada kalanya boleh berlaku dalam bentuk kesenangan. Jika kita lihat pada ayat 76 surah Qasas ini, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita mengenai kisah Qarun, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan contoh orang yang gagal dalam ujian kesenangan. Di mana Qarun ini adalah contoh yang terbaik yang dapat kita ambil pengajaran bagaimana kesenangan itu dapat membawa manusia itu jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia juga merupakan salah satu daripada bentuk ujian dan musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita. Dan kebanyakan manusia itu senang terlalai apabila kita diuji dengan kesenangan, ataupun kita rasa kita tak ada ujian, pasal hidup senang aja. Padahal senang itu juga adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat dari di sebalik sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surah Qasas ini diturunkan untuk memberi motivasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa apabila kecaman daripada pihak musyrikin Mekah itu semakin kuat, semakin hebat terhadap Rasulullah dan para sahabat, dan maknanya seakan-akan perlunya Rasulullah SAW untuk berhijrah dan untuk menyebarkan dakwah ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah ini sebagai memotivasikan kepada Rasulullah bahawa baginda ini akan dikembalikan ke Mekah, sebagaimana dikembalikan Nabi Musa semasa bayi itu kepada ibunya. Bagaimana Nabi Musa itu dikembalikan kepada kaumnya selepas dia duduk di Madian buat seketika, kemudian dia akan dipulangkan ke Mesir untuk menyelamatkan kaumnya daripada kezaliman Firaun. Jadi kita lihat dekat sini bahawa bagaimana pentingnya penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala demi untuk menuju kemenangan, menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus meletakkan penyerahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap apa yang berlaku. Kemudian datang pula surah Al-Ankabut, surah labah-labah. Surah labah-labah ini ingin menjelaskan mengenai ujian orang mukmin dan balasan kepada orang-orang mukmin. Ini adalah surah yang menjadi pembakar semangat kepada Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya, iaitu khususnya kepada orang-orang yang beriman yang ditindas, yang sedang diuji dengan kesusahan, dengan penindasan. Khususnya kita lihat para sahabat kita se-Islam yang diuji oleh Allah di Palestin, di Gaza, di Rafah, di Rohiyah, di Bosnia, di Syria. Jadi ini surah Al-Ankabut ini suatu surah yang akan membakarkan semangat mereka bahawa Allah walaupun payah keadaan mereka, tetaplah bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetaplah berpegang teguh kepada agama ini dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat dalam ayat yang ke-40 kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan kehebatan Allah itu memusnahkan peradaban kaum-kaum yang hebat pada zaman dahulu kala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam surah Al-Ankabut ini ada 4 cara bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ini memusnahkan mereka yang ingkar, mereka yang zalim, mereka yang mengingkari kebenaran Islam, iaitu dengan sama ada diturunkan hujan batu,
Yang kedua, diturunkan suara yang kuat, ditelan bumi ataupun ditenggelamkan dalam laut. Jadi ini suatu surah yang memberikan motivasi kepada kita umat yang beriman, maknanya mengukuhkan lagi apa yang dibawa oleh surah Al-Qasas dan surah An-Naml, iaitu penyerahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatlah, setiap apa yang berlaku itu adalah cinta Allah kepada umatnya, cinta Allah kepada makhluknya. Hanya sahaja kita manusia itu tak mampu untuk nak memahami maksud cinta di sebalik musibah yang berlaku ini kerana keterbatasan ilmu manusia yang amat terhad. Moga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membimbing hati kita, menguatkan keimanan kita dalam apa jua keadaan yang kita harus berdepan hari demi hari demi untuk mendapatkan keridhaan Allah dan kecintaan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sekian saja sedikit perkongsian untuk juzuk yang ke-20 pada pagi ini. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.